علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال المؤلف الشيخ السنوسي رحمه الله ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم. Dan difaham daripada Muhammad Rasulullah juga harus sifat-sifat kemanusiaan di atas para nabi yang allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak membawa kepada kekurangan, fi maratibihim al-aliyati, pada darjat mereka yang tinggi, alaihi wassalatu wassalam. Idzaka, kerana demikian itu, iaitu harus bersifat dengan kemanusiaan itu, la yaqdahu fi risalatihim, tidak mencacatkan pada kerasulan mereka, wa uluwi manzilatihim, dan ketinggian kedudukan mereka indallahi ta'ala, bal dzaka mimma yazidu fiha, bahkan itu perkara yang menambahkan pada ketinggian kedudukan mereka. Kata muallif, kata syarih Syekh Al-Bajuri, wa qawluhu wa yu'khadhu minhu jawazul a'radi ila akhirih, dipaham daripadanya itu keharusan sifat kemanusiaan sehingga akhirnya, ai annahu innama athbata lahu ar-risalah, hanya saja dia mensabitkan bagi Rasul itu kerasulan, la uluhiyata wala malakiyah, tidak mensabitkan ketuhanan ataupun keadaan Nabi itu malaikat. Perkataan itu mensabitkan bahawa Rasul mensabitkan kerasulan Nabi, bukan mensabitkan ketuhanan Nabi atau keadaan Nabi itu malaikat. Kan itu mustahil lah. Jadi sifat kemanusiaan itu tidak mencacatkan kerasulan. Keadaan Rasul itu Nabi, keadaan Rasul itu manusia, bashar. Kerana nak mensabitkan kerasulan, bukan nak mensabitkan ketuhanan atau kemalaikatan. Nabi itu malaikat. Wa kadzalika ikhwanuhu al-mursalun, begitulah juga para saudara-saudara Nabi dari kalangan para rasul-rasul lain pun samalah. Maka wahina idzin, maka ketika itu dan ketika itu, fala yamtani'u fi haqqihim illa ma yaqdahu fi martabati risalah, maka tidak ada yang menghalang pada hak para nabi kecuali sesuatu yang yaqdahu fi maratibihim risalah, yang mencacatkan pada kedudukan kerasulan, pada darjat kerasulan. Wa tilkal a'radu, dan sifat-sifat yang tersebut, la taqdahu fiha, tidak mencacatkan fiha ay fi martabati risalah. Sifat sakit, Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, tidak mencacatkan pada kedudukan kerasulan itu. Kama asyara lidzalika biqaulihi, sebagaimana mengisyaratkan musannif pada demikian itu dengan katanya, idzaka la yaqdahu fi risalatihim, sesungguhnya demikian itu tidak mencacatkan pada kerasulan mereka. Ai wa kullu ma la yaqdahu fiha fahuwa jaizun, iaitu setiap perkara yang tidak mencacatkan pada kerasulan, maka perkara itu harus. Wa qawluhu idzaka la yaqdahu ila akhirih, qawluhu itu ta'lilun, ini illah sebab li jawazil a'radil bashariyah, sebab bagi harusnya bersifat dengan sifat manusia. Kenapa? Kerana tidak mencacatkan pada kerasulan, maka harus. Wa fi ba'dhin nusakhi, pada sebahagian nuskhah matan ini,
Dia kata wadzalika. Wadzalika. Hak ni idzaka. Sebahagian nusrah kata li'anna dzalika. Li'anna dzalika la yaqdahu. Itu sebab makna sama je lah. Apa maksud la yaqdahu? Wa ma'na la yaqdahu la yat'anu wa la yanqusu. Tidak dita'nu, ta'nu tidak dicela, tidak ta'nu tidak mencacatkan, la yanqusu tidak mengurangkan, tidak mencacatkan, tidak mengurangkan kedudukan Rasul. Habis. Walamma kana 'adamul qadhi la yaqtadi ziyadata uluwi manzilatihim. Tatkala tiada mencacatkan itu tidak memberi faham bertambah kedudukan, ketinggian kedudukan mereka. Sekarang ni Musannif bila kata tidak mencacatkan, sifat tersebut tidak mencacatkan kerasulan. Adakah faham daripada situ menambah ketinggian kedudukan? Tak ada faham situ. Faham tak cacat je lah. Tak kala tidak mencacatkan kedudukan itu, tidak memberi faham menambah ketinggian kedudukan mereka, adraba, jawab lama, maka membuat idrab, bukan memukul, membuat idrab. Mana? Bal harfu idrab, bahkan. Bahkan makna menafikan ma yatawahhamu min kalamin sabiq. Nafyu ma qad yutawahhamu min kalamin sabiq. Itu idrab, makna nak nafi apa yang boleh dipaham, apa yang sangkanya gitu tapi sebenarnya tidak. Bahkan adraba, membuat idrab. Idrab banyak masuk. Idrab masuk, banyak masuk. Idrib surah, pukul gambar. Tukar pukul apa? Pukul gambar. Betul? Sawir lah. Idrib surah. Terjemah tutup bahasa Melayu. Pukul gambar, idrib surah. Ada anak tu pergi Jordan baru tahun 1, pergi kedai nak cari ubat gigi. Muallim, ana biddi dawa asnan. Ana biddi dawa asnan. Saya nak ubat gigi. Ini kisah hakiki lah. Kedai kat dekat ujung kedai Mata Azumi. Jadi adraba anhu, membuat idrab musannif daripadanya, biqaulihi, dengan katanya bal dzaka mimma yazidu fiha, bahkan demikian itu daripada perkara yang menambahkan pada kedudukan mereka. Jadi bukan sekadar tidak mencacatkan kedudukan risalah, bahkan menambahkan ketinggian kedudukan para nabi. Wasmul isyarati, isim isyarat itu mana? Bal dzaka. Bal dzaka tu isim isyarat tu, dzalah, ka tu harfu khitab. Lil jawaz, itu isim isyarat itu menunjukkan kembali kepada itu apa? Itu jawaz, jawazul a'radil basyariyah. Jawazu a'radil basyariyah mimma yazidu fiha. Harus, keharusan. Okey, jawaz tu lakinnal murada minhu, tapi murad daripada harus itu, al murada minhu al jawazul wuqu'i, keharusan yang berlaku sungguh. Bukan jawaz dengan maksud mastawa fi tarfan, ataupun dengan maksud imkan. Imkan boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku, mungkin. Tapi jawaz di sini dengan maksud jawaz yang berlaku. Itu al-jawaz al-wuqu'i. Li'anna alladhi yazidu fi dhalika huwa al-wuqu'u bil fi'li
kerana yang menambahkan pada demikian itu, menambahkan pada kedudukan, ketinggian martabat tu wuqu'an bil fi'li. Wuqu' bil fi'li, berlaku sungguh ti. Itu mana wuqu' bil fi'li? Bukan berlaku dengan perbuatan. Berlaku dengan perbuatan. Wuqu' bil fi'li, lawan dia wuqu' bil quwwah. Berlaku bil quwwah, maknanya dah berlaku lagi. Bil quwwah maknanya mampu. Wuqu' bil fi'li berlaku sungguh ti. Bahasa kita berlaku secara sungguh, bukan bil quwwah saja. Makna para nabi kena gini. Kena tu, bila kena makna menunjukkan ketinggian. Hak andaian hak mampu, hak lagi mampu kena tu banyak, tapi kena belaka dak. Hak kena itulah yang meningkatkan ketinggian para nabi. Jadi maksud jawaz wuqu'i, la mujarradu jawazil wuqu', bukan semata-mata harus berlaku. Semata-mata harus berlaku tapi tak berlaku. Harus berlaku. Adakah harus berlaku aja menyebabkan tinggi darjat nabi? Tak. Bila berlaku tu, banyak nabi berlaku perkara tersebut menyebabkan lebih tinggi martabat. Sebab tu ulul azmi lebih tinggi martabat daripada rasul-rasul biasa. Sebab hak berlaku dia tu banyak. Yang berlaku pada itu banyak, maka itu meningkatkan darjat ni pada rasul lain. Hak paling banyak ditimpa ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian katanya qauluhu wa dzaka mimma yazidu ila akhirih ay li annahu imma an yuqarinahu, dan demikian itu daripada perkara yang menambahkan kedudukan tu. Kenapa boleh tambah kedudukan tu? Berlaku sifat-sifat kemanusiaan, berlaku perkara-perkara yang berlaku pada manusia ni menambah kedudukan para nabi. Li'annahu ani illah, macam mana boleh tingkat kedudukan? Imma an yuqarinahu qasdut tashri', sama ada menyertainya itu oleh qasad pensyariatan. Nabi berlaku sifat kemanusiaan tersebut, berlaku perkara-perkara yang manusia buat ni, tujuan nak mensyariatkan hukum. Kama fi nikah, sebagaimana dalam nikah. Nabi bernikah. Nabi bernikah dan lain lagi bersama isteri dan seumpamanya. Maka itu qasad tasyri'. Tasyri' itu satu pensyariatan. Lebih au qasdut taqawi 'ala al-ibadati, ataupun dengan qasad taqawi ni bergagah atau kuat, menguatkan diri untuk buat ibadat. Kama fil akli, seperti mana dalam makan. Makan tu tujuan nak kuat ibadat, maka tujuan kuat ibadat tu boleh, itu meninggikan martabat, itu perkara yang terpuji. Ataupun ta'atus sabri, ataupun diiringi ketaatan sabar. Taat pada ta'atus sabri tu. Ta'atus sabri, ta'at sabar. Kama fil marad, sebagaimana ta'atus sabri. Idafah dari situ. Au ta'atus sabri. Idafah apa? Idafah boleh? Mana? Drama? Kuat sikit. Bunyi macam dalam kain. Mana? Tak tahu. Idafah mana? Allah ilaih. Idafah lil bayan. Au ta'atun hiya as-sabr. Ta'at yakni sabar. Kama fil maradi. Contoh dia tu. Ketaatan. Ta'atus sabri. Ta'at yakni ta'at sabar. Atau nampak tak? Kama fil maradi, sebagaimana ketika sakit. Nabi bila sakit, Nabi taat. Cara taat dia macam sabar. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Semua itu meningkatkan darjat.
Tak, orang tu sakit dia sabar, dia makan tujuan buat ibadat, meningkatkan ibadat, buat pensyariatan tu juga meningkatkan darjat. Jadi perkara Nabi yang dibuat oleh Rasul ni tak lari daripada wajib dan sunat. Atau kau yang tahqiq tak lari sama ada wajib ataupun sunat. Waktu lifa, dan dikhilafkan hadis thawabu 'alal masaibi atau 'ala sabri 'alaiha. Adakah pahala itu kena di atas musibah ataupun sabar di atas musibah? Ada beza pun. Pahala tu kena atas musibah tu ke ataupun kena tu maknanya dapat. Pahala tu dapat atas sebab musibah atau sebab sabar. Sabar atas musibah tu. Awak rasa. Menarik ke tak? Zahabal Izzu Ibnu Abdissalam. Buang titik. Al-Izzu kan qaru. Ada tak titik? Ada titik tak? Tak ada titik. Al-Izzu Ibnu Abdissalam. Ring tu buang titik jadi ain. Wa fa dhahabal Izzu Ibnu Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam fi ta'ifatin, bersama dengan satu kumpulan lah, maknanya satu kumpulan ulama, ila thani, pada yang kedua. Mana? Tinggi martabat itu, pahala itu dapat kerana sabar. Kerana sabar. Maknanya kalau musibah saja tak boleh pahala ni. Sabar atas musibah itu baru boleh pahala. Lianna thawaba innama yakunu ala san'il abdi, kerana pahala itu hanya saja dapat di atas perbuatan hamba. Dah musibah perbuatan hamba ke? Musibah bukan perbuatan hamba, tu hang kena kan. Maka bila sabar tu perbuatan hamba, maka pahala atau dosa atas perbuatan hamba. Bila dia sabar dapat pahala, bukan atas musibah. Wal masaibu la sun'a lahu fiha, ay la sun'a lil 'abdi fiha. Dan musibah itu tidak ada perbuatan bagi hamba padanya. Hamba bukan buat musibah. Siapa nak buat musibah? Atas diri dia sendiri. Itu kata tu Allah Ta'ala. Nampak? Perbuatan Tuhan. Jadi dia terima tu, dia sabar tu daripada, bukan akan musibah. Wa dhahabal jumhur. Jadi kuat macam tadi. Nampak dari segi logik. Tapi wa dhahabal jumhuru ilal awal. Berpandangan jumhur ulama pada yang pertama. Dapat pahala tu atas diri musibah. Lepas tu sabar. Benar? Sabar pahala lain tak? Dia dapat musibah tu boleh pahala tak? Dia sabar, pahala lain pula. Pahala sabar pula. Banyak dia. Jadi baik banyak ada sikit. Gitu. Liqaulihi ta'ala. Bukan saja-saja ni. Bukan saja-saja nak rok pandangan Ibnu Abdissalam ni atau qaul jumhur dia kata ni. Kerana firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun ila an qala illa kutiba lahum bihi amalun salih wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Dan demikian itu kerana sesungguhnya tidak kena kepada mereka zama'un, dahaga, wala nasabun, kepayahan, wala makhmasatun, lapar tahap nak mati ni, wala yaqta'una wadiyan, dan tidak mereka menempuh satu wadi, illa kutiba lahum, kecuali ditulis bagi mereka bihi, dengannya, amalun soleh, amal yang soleh. Mana? Zamat, dahaga, susah semua tadi dah. Tu ditulis dengan sebabnya amal soleh. Tidak kata sabar pun. Benda itu sendiri ditulis amal soleh. Itu satu. Wali khabari muslimin an Aisyah marfu'an, dan kerana hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Aisyah yang diriwayatkan secara marfu' pada Nabi, ma min muslimin, tiadalah seorang muslim
Yushaku bisyaukatin, kena satu duri. Yushaku ni kena satu duri. Syaukah tu duri. Tidak ada seorang muslim yang kena luka satu duri, fama fauqaha, atau lebih pada tu. Makna kena duri ni kecil sangat duri. Tak. Kita selumbur lah. Selumbur. Kena duri, darah kaki ke apa. Atau lebih pada tu, hak berat pada tu. Berdarah habis patah sama sekali. Illa kutiba lahu biha, kecuali ditulis baginya dengan sebab itu, dengan sebab kena syaukah tadi, darajatun, satu darjah. Tidak sebut siapa tak siapa gitu. Kena tu dapat darjah. Wa muhiyat anhu biha khati'atun, dan dipadamkan daripadanya dengan sebab itu satu dosa. Jadi berdasarkan ni jumhur kata kena tu dapat pahala, menghapuskan dosa pula. Habis. Wa'lam anna as-sabra ala thalathati aqsam, ketahuilah kamu sabar itu ada 3 bahagian. Ahaduha, yang pertama, as-sabru 'alal ibadati wa masyaqqiha, sabar di atas ibadat, yakni sabar melakukan ibadat dan masyaqqah ibadat, kesukaran ibadat. Payah nak ibadat ni, nak semayang, ambil semayang, kena bangun, kena mandi, nak belajar kena mari start motor. Apa ni? Ibadat. Tengah-tengah jalan kereta mampu, motor mampu. Ibadat laga tu. Sabar di atas masyaqqah ibadat. Wa thaniha, yang kedua, as-sabru ala masaib lah. Kita tulis apa tu? Saib saja. Masaib. Ejaz sikit haji. Al-masaib. Tambah mi. Alal masaibi, sabar di atas masaib, musibah-musibah. Alal masaib, musibah wa hararatiha, dan kepanasannya. Musibah ni panas, maknanya kesakitan. Sakitan musibah itu. Musibah ni sakit tau, terima tu sakit. Dia ibarat dengan harar, panas. Wa thalithuha, yang ketiga, as-sabru 'anis syahawati wa ladzatiha. Sabar daripada syahwat dan kelazatannya. Tadi sabar atas ibadat kena buat, sabar atas musibah kena tahan daripada melakukan perkara yang Tuhan tahan daripada buat tindakan yang tak sepatutnya, tak redha dengan Allah. Sabar daripada syahwat kena tinggal. Jadi ada buat, ada tinggal, ada tahan. Sabar daripada syahwat dan kelazatan syahwat. Panjang sekali. Nombor 3. Buat mudah. Tak, musibah boleh tahan lagi. Panjang sekali nombor 3. Sabar di atas syahwat dan kelazatannya. Qala ad-Dhahhak, berkata, ni antara tabi'in, kenalah mufassir salafus salih ni. Qala ad-Dhahhak, man marra fi suqin, siapa yang berjalan melalui pasar, fara'a ma yashtahihi, lalu dia melihat apa yang dia kehendaki. Yashtahi, apa yang mensyahwatkan dia. Mensyahwatkan, tak mesti tengok puang ke ni. Tengok benda hak dia suka lah. Comel kasut ni, comel seluar ni. Suk ni kan pasar je. Pasar tengok benda ni tau. No. Main ting Jaya. Jaya tak ada benda kan. Ion. Tu. Apa nama ni? Kita panggil Sogo. Apa nama ni? Pasar raya. Pasar raya sama. Apa yang dia ingin oleh nafsunya, tak kira lah. Wala yaqdiru alaih, dan dia tidak mampu di atasnya. Tengok maksiat kira sekali lah. Dia tidak mampu di atasnya. Kalau suk ni biasa nak beli barang lah, dia ingin tapi tak mampu. Fasabara, dia sabar, wahtasaba,
dan dia mengharapkan pahala. Ya Allah, aku tak mampu ni, sabarlah. Tak sabar. Rasa nak beli ingat gelitik ingat rasa nak beli. Tapi sabar. Kana khairan min alfi dinarin, lebih baik daripada 1000 dinar, yunfiquha kullaha fi sabilillah, yang dia infakkan kesemuanya fi sabilillah. Ini kalam daripada salafus soleh lah. Maknanya seorang itu menahan nafsunya dan dalam keadaan dia sabar dan juga mengharapkan kerana Allah Ta'ala tinggal tu, lebih baik pada 1000 dinar yang diinfakkan pada fi sabilillah. Wa qala Abu Sulaiman Ar-Razi, tanaffusu faqirin, tanaffus bernafasan, makna bernafas orang fakir, duna syahwatin, tanpa syahwat, la yaqdiru 'alaiha, yang dia tidak mampu di atasnya. Dia bernafas tu dalam keadaan dia jaga syahwat, yang mana dia nak sangat. Afdalu min ibadati ghaniyin al-fa'am, lebih afdal daripada ibadat orang kaya 1000 tahun. Orang kaya dia ada duit, dia guna je lah duit. Jadi dia ikut nafsu dia sebab dia kaya. Tapi orang fakir dia tahan. Qauluhu fiha, padanya, ai fi uluwi manzilatihim, pada ketinggian kedudukan mereka. Fiha fi ulu. Apa fi ulu? Ulu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Wa innama, benda tu dia. Anta. Alif nun. Alif nun ta. Tak apa titik. Wa innama unnisa. Wa innama unnisa. Ini anta, wa innama anta. Wa innama unnisa. Hanya saja ditakniskan dhamir. Fiha dhamir muannas. Takdir kalam ulu muzakkar, apa nak kata fihi? Kata fiha. Wa innama unnisa dhamiru, hanya saja ditakniskan dhamir itu. Ambil mana taknis? Liktisabihi at-ta'nitha minal mudhafu ilaih, kerana dia mendapatkan taknis itu dari mudhafu ilaih. Ia dalam bahasa Arab, dalam balaghah boleh. Dia tu dak taknis, mudhaf ilaih tu muannas, boleh ditakniskan dhamir tersebut. Ditakniskan dhamir tersebut. Sebab apa? Sebab takdir ulu manzilatihi idafah ada. Idafah apa? Idafah sifat kepada mausuf. Jadi takdirnya fi manzilatihim aliyah. Dah bila gitu kan tadi manzilatihim aliyah jadi muannas. Manzilatihim aliyah jadi muannas. Bila diletakkan sifat diidafah pada mausuf, uluwi manzilatihim. Jadi iktisab ta'nih itu daripada mudhaf ilaih. Faham? Iktisab ta'nih pada mudhaf ilaih. Liktisabihi at-ta'nitha, kerana mendapatkan dia ta'nis itu, muannas itu, sifat puang tu daripada mudhaf ilaih. Jadi tu jangan senang-senang kritik fiha fi ulu. Macam mana fiha muannas ni? Tak, ada dia punya wajah dia. Okey. Qauluhu faqad bana laka, dan telah nyatalah bagi kamu. Ku apa dah? Nak habis dah. Sambung sikit ya. Pak akhir-akhir dah ni. Faqad bana laka ila akhirih, dan telah nyata bagi kamu. Baca kalam Imam Sanusi. Faqad bana laka. Faqad bana ke faqad ittadha? Matang.
banalaka. Ni dalam apa banalaka? Wa ka'anna faqad ittadhaha. Faqad ittadhaha. Samalah ittadhaha bana sama. Faqad banalaka. Dan telah nyata bagi kamu, maka nyatalah, sungguhnya nyata bagi kamu tadammunu, kandungan kalimatai syahadah. Apa kandungan makna madmum, apa yang terkandung oleh dua kalimah syahadah, ma'aqillati hurufiha, walha sedikit hurufnya, pendek je, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandungnya itu li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu, bagi segala yang wajib bagi mukallaf mengetahuikannya, min bayaniyah, min aqaidil iman, daripada akidah-akidah keimanan, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah, wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sikit tu menghimpunkan 50 akidah. Apa dah banyak tu, sifat wajib, sifat mustahil, sifat aruf bagi Allah, wajib mustahil aruf bagi rasul. Qala Imam Al-Bajuri, qawluhu faqad bana laka ila akhirih tafri'un, fatufa tafri' ala ma taqaddama, atas barang yang terdahulu, min qawlihi, daripada barang terdahulu pada ammastirna, mula-mula tu ammastirna'uhu jalla wa azza, adapun terkaya Allah Ta'ala angkul lima siwahu, ila mahuna, sampai sini, sampai sebelum ni lah makna, sampai ke sini, daripada semua-semua tu, maka tu tafriq, setelah terang-terang, maka sesungguhnya nyatalah. Qauluhu tadammunu kalimatai syahadah, terkandung dua kalimah syahadah itu. Terkandung dua kalimah syahadah tu maksudnya ai ma'nahuma, terkandung makna dua kalimah syahadah bagi akidah. Bukan terkandung huruf tu, lafaz tu banyak tu je. Hak terkandungnya makna lafaz tu yang mengandungi. Kenapa? Li'anna tadammuna lidzalika, kerana terkandungnya bagi demikian itu, innama huwa ma'nahuma, iaitu makna dua kalimah syahadah. Lahuma nafsuhuma, bukan diri dua kalimah tu diri sendiri, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Wal muradu bi tadammunil ma'na lidzalik, murad yang dimaksudkan dengan terkandung makna bagi demikian itu apa dia? Kaunuhu bihaitsu yu'khadhu minhu ala ma taqaddama bayanuhu, iaitu keadaannya sekira-kira dipaham daripadanya itu apa yang telah terdahulu terang. Terkandung tu makna terkandung mengikut apa yang telah diterangkan dululah, sifat wajib, mustahil, harufat tu yang nak bincang sini. Terkandung apa yang telah diterang dulu. Terkandung makna lain, banyak tu tak kira tu. Terkandung tu sekira-kira dipaham daripadanya apa yang telah terdahulu penerangannya. Itu maksud dia. Walaisal muradu bihi, bukan maksud dengan tadammun situ dalalata tadammuni, bukan maksudnya situ dalalah tadammun. Dalam ilmu bayan kan, dalalah tadammun makna ayadullal lafzu ala juz'i ma'na. Lafaz tu menerangkan juzuk daripada makna. Macam kita kata kita insan merujuk kepada hayawan saja. Insan tapi nak pada hayawan, makna ikutnya hayawan natik. Tapi lafaz insan merujuk pada sebahagian makna, itu dalalah tadammun. Dalalah mutabaqah ayadullal lafzu ala ma'na kulli ma'na, ataupun pada makna semuanya. Insan hayawanun natik, insan merujuk pada hayawan natik, tak mutabaqah. Iltizam makna dalalah merujuk pada ma kharij an makna dalalah yang merujuk pada luar daripada makna dia. Luar pada makna insan, bukan luar tu makna bukan makna zati bagi insan. Contohnya ad-dhahik. Ad-dhahik tu sifat bagi insan lah, tapi adakah merupakan zat hakikat mahiyah insan? Tak. Itu dalalah tu bukan maksud di sini tadammuni tu makna dalalah tadammun, makna
Dalam tadammun apa? Ayadulla lafzu ala juz'i ma'na, menunjuk oleh lafaz pada juzuk maknanya. Contohnya kita kata rumah. Kita tunjuk ke atap. Sebut rumah merujuk kepada atap. Itu tadammun tu. Kalau rumah kita tunjuk ke rumah betul itu mutabaqah. Ya. Kalau rumah rujuk kepada tuan rumah. Hak tu iltizam lazim pada rumah tu ada tuan. Kama marah. Wal muradu bi kalimatai syahadah, yang dimaksudkan dua kalimah syahadah tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu dia. Wa thanna huna. Okay. Dan mentasniyahkan. Wasanna ay wasanna al-musannifu huna, mentasniyahkan oleh musannif huna di sini li'annahuma jumlatan, kerana dia tu dua ayat. La ilaha illallah satu jumlah, Muhammadur Rasulullah satu jumlah lain. Al-ula la ilaha illallah wa thaniyah Muhammadur Rasulullah. Faja'ala kullan minal jumlataini kalimah, maka dijadikan dua jumlah itu satu kalimah. Asal dua ayat. Dua ayat tu dikira satu kalimah. Wa afrada fima ba'du, dan dia musannif mengifradkan, memufradkan pada barang yang selepas itu, haitsu a'ada alaihima ad-dhamira mufradan, sekira-kira mengembalikan musannif ke atas dua jumlah tadi dhamir jadi mufrad. Mana tengok kalimatai syahadati ma'akillati hurufiha. Akillati hurufiha. Apa dak hurufihima? Kalimatai musanna ma'akillati hurufiha. Patut hurufihima musanna juga tak. Sebab apa? Mengifradkan musannif pada barang selepas itu, haitsu a'ada alaihima ad-dhamira, sekira-kira mengembalikan ke atas dua jumlah tadi kalimatan itu akan dhamir secara mufradan, iaitu pada hurufiha. Li'anna jumlataini, kerana dua jumlah itu. Mana dua jumlah itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kal kalimati wahidah, macam satu kalimah. Dari segi dua ayat, tapi dua tu macam satu kalimah. Kok mana? Bi'tibari kaunil iman la yahsulu illa bimajmu'ihima, dengan diambil kira keadaan iman itu tidak terhasil kecuali dengan himpunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak beriman kena ada dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua-dua tu macam sekira. Sebab syarat iman ialah kalimah syahadah. Kalimah syahadah asal dua jumlah, tapi dianggap serah. Sebab tidak akan terhasil iman kecuali berhimpun dua. Wala yaktafi fihi bi ihdahuma 'anil akhar, tidak memada pada iman itu salah satunya daripada yang lain. La ilaha illallah saja tak ada Muhammad Rasulullah, tak ada Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah tak ada juga. Qauluhu ma'akillati hurufiha, beserta sedikit hurufnya. Huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sikit je. Kenapa? Li'annaha arba'atun wa 'ishruna harfan. Hurufnya 24. La ilaha illa alif lam ha mim ha mim dan ra sin wa lam alif lam ha. 24. Hurufnya 24. Halo. Hurufnya 24. Bilang la alif. Bilang cukup 24. Bilang mana? Bilang hak ada. Jangan bilang hak sebut.
Bilang hak ada. Jangan bilang hak sebut. Siapa share baru ni? Hak ustaz tu ngajar at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada dalam Quran. Ke kat mana share? Tak ada guru kita. Ke dia share private lah. Ada glamour apa ni, tengah-tengah viral sekarang ni. Kata orang yang baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, salah batas sembahyang. Sebab apa? Gugur huruf lillah. Mana ada Allah tu kan? Lillah. Gitu. Lillah dia tak boleh. Tak ada dalam Quran kita. Tak ada. Dalam grup lain ataupun dia share pesan dia kan aku. Dia kata batal sembahyang. Batal sembahyang. Batal tak? Tak batal. Sebab mak ni panjang mak lebih atau ikut hukum tu, itu daripada lahnun khafi. Lahnun khafi tak batal, tak mencacatkan, tak makna pun tak berubah. Tak. Sama juga kata apa ni? La ilaha illallah. Tak boleh lah. Tapi waktu bukan apa lah. Waktu bukan kau sembahyang lah. Tahlil macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab alih-alih memang betul. Tu mak Arif dia sokong aku kasih tu tak? Tu tak faham. Tanya penulis buku tajwid. La ilaha illallah Arif sokong la ilaha bil wakah lah. Kalau tidak jadi mak asli. Ada mak, tapi adakah dia mencacatkan bacaan sampai jadi batal? Tidak. Dah kira gugur satu huruf dah. Cikgu tak bilang hak ada. Kau gugur. Jadi sini ialah 24 huruf. Wa kanat dan wa kanat kulluha jawfiyatan, dan adalah kesemuanya itu huruf jawfi. Huruf jawfi lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huruf jawfi lagi. Tak ada huruf khaysyu. Tak, huruf jawfi lagi. Huruf jawfi ada apa? Makhraj jauh. Jauh mak. Tu jauh tu tak? Betul lah tu makhraj. Mak ialah menjaufi lah. Jaufi tu luah lah mana rongga. Lam duduk sini. Ia tak ada ba ada. Mim ba hu syafah. 18. Okey, jadi hak tak gerak. Tak gerak bibir. La ilaha illallah. Bibir gerak tak? Ada. Syafah tak terlibat. Khasyum tak ada. Huruf jaufi yang melalui rongga banyak situ 18 Bukan semua situ, bukan semua huruf jaufi adalah ni, tapi makna kalimah ni daripada huruf jaufi belaka. Perasan tak tu? Semua huruf jaufiyah. Kenapa? Lil isyarati ila annahu yanbaghi al-ityanu biha min khalisil jawf. Campur 24 lah. 18 campur 6 24. 24 juga. 18 campur 6 24 juga. Tapi bukan semua 24 ada sini. Tapi huruf dalam la ilaha illallah ialah huruf jawfi. Daripada 24 lah. Tak tahu tu, kalau salah tu. Tanya balik Ustaz Pak. Nak sebut je. Lil isyarati ila annahu yanbaghi al-ityanu biha min khalisil jawfi wa huwa al-qalb. Isyarat itu menjadi isyarat bahawa sayugia didatangkan kalimah itu daripada khalisil jawf, daripada hati yang ikhlas. Rongga yakni hati yang ikhlas, daripada seikhlas-ikhlas rongga iaitu hati. Buat mari biar sebut tu mari dalam hati. Lekat mana dalam hati. Ini isyarat yang dikeluarkan oleh Imam Bajuri. Walam yakun fiha harfun mu'jamun. Tak ada dalam la ilaha illallah huruf titik. Dalam la ilaha illallah tak ada huruf titik.
bal kulluha mujarradatun anin nuqti atau anin naqti. Semuanya itu sunyi daripada noktah. Tak ada noktah. Kenapa? Isyaratan ila annahu yanbaghi, mengisyaratkan kepada sesungguhnya sayugia, yang bagi liman nataqa biha, sayugia bagi orang yang menyebut la ilaha illallah, ayyatajarrada an kulli ma adahu ta'ala, bahawa dia mengosongkan diri daripada selain Allah. Pak titik-titik ni benda asing, benda tambah. Bila sebut la ilaha supaya jangan fikir, jangan ingat ke selain daripada Allah. Wa kanat arba'atan wa 'ishrina harfan. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. 24 huruf. Kenapa? Li'annal laila wan nahara arba'un wa 'ishruna sa'ah. Kerana siang malam 24 jam. Siang dan malam 24 jam. Sa'ah falakiyah. Fa kullu harfin yukaffiru dhunuba sa'ah. Setiap huruf seakan dia mengkafarahkan dosa satu jam. Jadi 24 jam ada 24 huruf. Satu huruf kafarah dosa 1 jam. Wa kanat sab'a kalimat, dan dia pula 7 kalimah. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. 7 kalimah. Qala Fakhrur Razi. Kenapa? Qala Fakhrur Razi, li'anna al-ma'siyata la takunu illa minal a'dha'is sab'ah. Katanya kerana maksiat itu tidak berlaku kecuali daripada 7 anggota. Kita ada 7 anggota. 7 anggota ni orang maksiat ni. Apa dia? Al-udhunan 2, wal ainan 2 telinga, 2 mata, wal yadan lagi ni, al-udhunan 2 telinga kisalah, 2 telinga kisa, wal ainan 2 mata. Maknanya kalau nak ikutnya, telinga 1, mata 1, 2 mata lah. Wal yadan, tangan 1, 2 tangan, 2 tangan. Wal rijlan 2 kaki, kaki 1. Wal lisan, lidah 1. Wal batnu, perut 1. Wal faraju, farah 1. Jadi 7 ni, 7 anggota ni lah orang buat maksiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kalimah. Fa kullu kalimatin tukaffiru ma'siyata udwin. Setiap kalimah seakan dia mengkafarahkan maksiat satu anggota. Lagi wa aidan fi dzalika, dan juga pada demikian itu isyaratun ila anna abwaaba jahannama as-sab'ata mughallaqatun atau mughlaqatun an qailiha, mengisyaratkan bahawa pintu neraka jahanam yang 7, neraka ada 7 pintu, ditutup daripada orang yang berkata dengan la ilaha illallah bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan kemuliaan dan juga rahmat Allah Ta'ala. Lagi pula 7 itu isyarat pada 7 hari. 7 itu isyarat pada 7 hari, supaya tiap-tiap hari kita sebut dalam 24 huruf 24 jam. 7 kalimah 7 hari, supaya sebut setiap hari dan setiap seminggu. Tak putus-putus. Qauluhu min aqaidil iman, daripada akidah iman. Min tu bayanun, min bayaniyah lah, menerangkan. Apa yang nak kena tahu tu? Min aqaidil iman, nak tahu daripada akidah iman. Bayanun lima yajibu 'alal mukallafi, menerangkan apa yang wajib atas mukallaf. Apa dia? Ma yajibu tu asyamili, yang merangkumi, lil wajibi, bagi yang wajib, wal jaizi, yang harus, wal mustahil, dan yang mustahil. Qauluhu wa la'alla wallahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.